Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, ahli-ahli part dan penonton-penonton yang melihat video ini. Hari ini Tuan nak sambung semula berkaitan dengan poligami anugerah Tuhan. Semalam atau video sebelum ni Tuan menceritakan atau menyatakan tentang nasab kewalian, di mana telah berlaku beberapa kekeliruan kepada masyarakat. Kalau kita merujuk kepada undang-undang syariah yang benar, sesungguhnya tugas para qadi atau PTA atau pendaftar ataupun Suruhjaya hanyalah untuk mencatatkan pernikahan, bukannya menikahkan pasangan. Ingat ya, tugas hakiki qadi, pegawai tabik agama, pendaftar ataupun pesuruhjaya hanyalah sebagai pencatat pernikahan. Mereka tidak layak dan tidak berhak untuk menikahkan pasangan. Boleh rujuk kepada video semalam. Hasil daripada video semalam, Tok menerima banyaklah kecaman-kecaman pada berbagai pihak, tapi biarlah mereka nak ikut, mereka ikut, tak nak ikut, itu terpulang daripada mereka. Tapi tanggungjawab tu adalah menyampaikan perkara yang benar. Dan benda ni bukan susah. Bukan katakanlah banding dengan form 5, kalau nak belajar bab integration ke apa ke, bab fizik, lagi pening kepala daripada nak faham bab sunnah pernikahan. Hanya 5 rukun, iaitu suami, bakal isteri, diorang saksi, wali dan akad. Akad tu diijab kabul oleh bapa dan pengantin. Simple. Tidak ada takwil, tidak ada ijtihad, tidak ada fatwa, benda yang jelas. Okey. Jadi kalau selain pada itu adalah batil, terpulanglah pada tuan-tuan. Tak kira siapa kedudukan kita, kan, melakukan sesuatu yang luar daripada hukum syarak, artinya batil ataupun tauhid. Hari ini pula tu nak sambung berkaitan dengan poligami lagi, yang kita selalu dengar daripada para wanita khususnya, dan juga ada lelaki-lelaki yang agak, kalau kata sewil mungkin marah, tapi tak berilmu lah, senang. Mereka mengatakan bahawasanya kalau seseorang itu nak bernikah lagi ataupun nak berpoligami, kena isteri yang pertama mati dulu. Mereka ambil sejarah Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, barulah Rasulullah memulakan poligami. Inilah satu kejahilan, penyelewengan agama yang mereka faham, ataupun mereka sengaja dusta atas Rasulullah SAW. Baiklah, katalah mereka kata macam tu, khas untuk wanita lah. Kita melihat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kita ambil 4 perkara tentang diri Sayyidatina Khadijah. Adakah para wanita sama level? Okey, nombor 1, Sayyidatina Khadijah adalah seorang billionaire. Dengar tak, billionaire. Kita ni para wanita yang kita kenal, bil pun tak terbayar. Nak mungkin PKP ni, Allah, BTMB tengok bil TMB pun kata dah pening kepala. Tapi Sayyidatina Khadijah adalah billionaire. Tahu, kamu ni bil pun tak terbayar. 1. Nombor 2, Sayyidatina sebelum dia menikah dengan Rasulullah SAW, dia ada 2 suami. Kan kamu kalau start perawan, tak ada, bukan, tak layak cakap. Atau kamu start dengan jelitawan yang miskin, tak payah cakap lah. Okey. Dia mempunyai 4 anak sebelum tu. Kamu mungkin ada, tak tahu, mungkin ada anak juga, tapi bukan termasuk golongan billionaire, bukan ada 2 suami, atau mungkin lebih atau kurang, tapi tidak termasuk golongan yang hebat sebagai Sayyidatina Fatimah. Dan Rasulullah adalah, dan Sayyidatina Fatimah juga adalah majikan kepada Rasulullah.
mu siapa? Wanita nak tanya wanita, mu siapa? Setakat kalau nak menikah, habis dia kawal semua. Yang ustaz-ustaz pun kad pun dia pegang. Ni bukan satu reka cerita. Mungkin semua pernah jumpa ustaz nak makan, nak keluar pun minta bini RM5. Bini duduk rumah, tak kerja benda pun, tapi kad bini pegang. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Teruk kan? Jadi hujah mereka yang menyatakan bahawasanya nak menikah lagi kena mati, kena wafat dulu, merupakan satu penyelewengan. Jadi tu nak bagi fakta atau facts atau truth, kebenaran yang berlaku dalam sepanjang Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah SAW yang tidak poligami itu. Sebenarnya terdapat sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai isteri lebih daripada 4, ada 8, ada 6, ada 10. Ada yang bernikah dengan semua perawan, ada yang menikah dengan perawan julitawan. Atuk panggil janda tu sebagai julitawan, sebab biasanya janda ni lebih cantik daripada asal. Sebab tu untuk gelarkan sebagai julitawan. Jadi zaman Rasulullah SAW, para sahabat ketika zaman dengan Sayyidatina Khadijah, ada yang menikah lebih daripada 4, 6, 8, 10. Tak ingatlah nama, tapi dalam kitab tu ada tulis nama-nama mereka. Jadi ketika itu Rasulullah mendiamkan perkara itu, membenarkan. Inilah dipanggil takrir, ataupun dalam bahasa kitab sunnah takriyah, sunnah yang didiam oleh Rasulullah, menyatakan benda itu boleh. Sehinggalah turunnya ayat Quran, wahyu turun menyatakan had 4. Bila sampai pada wahyu itu turun, maka Rasulullah suruh sisihkan selain pada 4. Maka kalau yang ada 6, dia tinggalkan 4, dan 2 disisihkan. Yang ada 10, 6 ditinggalkan, 6 disisihkan. Oleh kerana zaman itu adalah zaman kita panggil akidah salah, kata. Semua para isteri sami'na wa ata'na. Tidak ada argument. Okey, tak apa bang, okey, I kahwin oleh pula. Kong-kong dapat suami lain pula, kok lebih muda. Kan? Jadi di situ berlakulah sunnah dah. Sesuatu yang Rasulullah diamkan, artinya itu sunnah takriyah. Rasulullah benarkan. Berarti ketika itu sudah adanya berlaku poligami. Bukan tak berlaku. Cuma Rasulullah ini dia buat sesuatu berdasarkan wahyu. Mu kahwin, mu tak kahwin, semua Allah tetapkan. Setiap fudu percakapan, setiap perbuatan dia, setiap apa dia, hati dia, apa saja Rasulullah SAW buat, itu adalah berdasarkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Okay, tuan-tuan, jangan salah faham. Zaman Rasulullah, zaman Sayyidatina Khadijah, sudah ramai para sahabat yang berpoligami dan diizinkan, dibenarkan, dibiarkan oleh Rasulullah. Dan itu juga namanya sunnah Rasul, ataupun pada bahasa kita panggil sunnah takririyah. Jangan salah faham. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ini. Tuan nak pesan pada semua-semua, pesan kat isteri, tak perlu yang mati dulu kalau nak menikah. Nikah je. Sebab ada juga lelaki yang berpendapat macam tu. Contoh ketika Tok membuat satu majlis yang agak hebat sambutannya tahun 2017 kalau tak silap, atau 18, di mana kita buat seminar bertajuk kenapa kami pilih suami orang. Selalu hebat tajuk tu. Dan semua panel yang bercakap tu semua wanita yang hebat-hebat belaka. Kan, ada yang isteri nombor 2, ada yang isteri pertama, ada yang isteri nombor 3. Jadi mereka ni bercakap kenapa dia pilih semua orang. Itu tidak pernah buat lagi, tidak pernah mana-mana buat lagi. Kita pernah buat dulu. Kalau Google dalam internet, ceklah atas nama pakar, PAKR, ataupun Google nama Tok pun tak apalah, adalah sejarahnya tentang seminar itu yang bertajuk apa nama tadi, kenapa pilih suami orang. Kebetulan salah seorang pada seorang lelaki tu, dia bertanya, dia pun beritahu nak menikah kena isteri mati dulu. Tiba-tiba dia duk tackle
kita punya orang dekat kaunter, sedangkan salah seorang kaunter tu adalah isteri saya sendiri, isteri Tok sendiri. Tok selaku presiden masa ketika itu kan. Jadi Tok kata, isteri kata tak nak tua sebab dia umur kat 60 dah. Rasulullah masa dia menikah dengan Sayyidatina Aisyah umur 25. Dan ada juga yang sahabat yang wanita kata dia bukan orang kaya, Sayyidatina kaya. Dia memang mati akal. Jadi benda-benda macam ni ya, bila orang kurang ilmu dia cakap berdasarkan nafsu, akal, takut akal, jadi dia tak faham. Tapi kalau kita faham tentang sunnah Rasulullah SAW itu kan, kita tidak akan semudah-mudah keluar ucapan-ucapan yang tidak selari dengan syarak, tidak selari dengan sirah, tidak faham dan intipati agama itu sendiri, insyaAllah. So cukuplah setakat kali ini untuk nak sampaikan. Lepas ni lah kita sambung lagi. Ingat, nak menikah lagi tidak perlu isteri mati, nikah je lah. Apa nak tunggu-tunggu mati pula? Kalau tidak, bagi je round up. Okey tuan-tuan dan puan-puan, datuk, datin semua. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace.